10 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini. Ia membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,412 orang. Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Juga menyertai sidang media yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Daripada jumlah tersebut, 3 adalah kes tempatan, manakala 7 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 1,120 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Oleh itu, kadar kes positif pada hari ini ialah sebanyak 0.9%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 dan 1 kes adalah dalam kategori 5 yang memerlukan bantuan mesin pernafasan dan alat tambahan ECMO dan masih dirawat di unit rawatan intensif. 15 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,113 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 199 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 4.3%. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan pada 19 Disember 2021. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin ialah 94.3%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 92% dan kadar yang telah menerima 3 dos ialah 7.7%. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Di antara 12 Disember sehingga 18 Disember, alhamdulillah tidak ada mukim mempunyai lebih daripada 40 kes. Di mana 16 mukim atau 41% mempunyai jumlah kes di antara 1 ke 40 kes dan 23 mukim atau 59% mempunyai kes sifar. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 6 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompan di seluruh negara, di mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Jemaah negara Brunei Darussalam diberikan kebenaran untuk melaksanakan ibadat umrah pada masa ini, namun tertakluk kepada ketetapan Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 di negara ini mengenai kebenaran keluar dan masuk negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media yang sama. Menurut Menteri Hal Ehwal Ugama, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan keputusan Majlis Ugama Islam Brunei yang telah bersidang pada 11 Disember 2021 mengenai kebenaran pelaksanaan ibadah umrah dan haji tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi. Keputusan tersebut telah dibuat atau diambil setelah mendengar pandangan dan nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan, iaitu dari aspek-aspek kesihatan dan juga daripada Jabatan Mufti Kerajaan dari aspek-aspek hukum syarak, iaitu berhubung dengan kedudukan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, mengambil kira keadaan suasana semasa situasi wabak COVID-19. Maka dengan itu, kebenaran adalah diberikan kepada jemaah negara Brunei Darussalam untuk melaksanakan ibadah umrah pada masa ini. Ibadah umrah ibadah umrah. Dan ini bagaimanapun adalah tertakluk
kepada ketetapan Jawatankuasa Pandu COVID-19 di negara ini mengenai dengan kebenaran keluar masuk negara ataupun sekatan keluar negeri. Menteri Hal Ehwal Agama turut menjelaskan ibadah haji hanya akan dibenarkan tertakluk dengan ketetapan rasmi daripada Kerajaan Arab Saudi mengenainya serta dengan melihat keadaan situasi terkini wabak COVID-19 pada musim haji tersebut. Berbeza dengan umrah yang sudah pun dibenarkan dan diketahui sudah ada persyaratan-persyaratannya. Yang mana mengenainya ini juga diterima tertakluk. Tertakluk juga kepada situasi terkini wabak COVID-19 pada musim haji tersebut. Di samping ketetapan Jawatankuasa Pandu COVID-19 di negara ini mengenai dengan kebenaran keluar dan masuk negara. Sementara menunggu adanya ketetapan daripada Kerajaan Arab Saudi memberikan sebarang persyaratan ataupun juga kedudukan ibadah haji pada musimnya yang akan datang, iaitu pada 1443 musim haji dan 2022 musim ini. Jadi beberapa bulan dari sekarang, maka Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Agama bersama agensi-agensi yang berkaitan bolehlah membuat persediaan awal mengenainya. Adapun mengenai bilangan haji akan ditentukan kemudian sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama sekali kesediaan dan kemampuan kita dalam mengendalikan jemaah haji dari aspek perubatan dan kesihatan semasa berada di Tanah Suci. Ini penting. 6 buah syarikat pelancongan diberi kebenaran untuk mengendalikan pakej haji dan umrah. Ketika mengongsikan perkara tersebut, Menteri Hal Ehwal Agama menambah syarikat-syarikat berkenaan akan mengendalikan pakej perkhidmatan haji dan umrah bagi tempoh 3 tahun. Kesemua syarikat berkenaan telah menyatakan kesediaan untuk menjalankan perkhidmatan pakej haji dan umrah dengan perancangan dan strategi masing-masing. Bagaimanapun dalam hal ini, segala perancangan dan strategi yang disediakan bukan sahaja selaras dengan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi, bahkan hendaklah sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan negara kita, iaitu mengambil kira keadaan suasana semasa situasi wabak COVID-19 pada masa itu nanti. Syarikat-syarikat pelancongan tersebut ialah Syarikat Darussalam Holding Sendirian Berhad, Syarikat Straits Central Agency Sendirian Berhad, Syarikat Raudatul Amin Sendirian Berhad, Syarikat Continental Sendirian Berhad, Syarikat Darul Ihsan Travel and Tours Sendirian Berhad, Syarikat Al-Hijrah Travel and Tours Sendirian Berhad. Belia bukan sahaja pemimpin masa depan negara, malah belia juga adalah pemimpin sekarang. Justru memandangkan komuniti belia akan menjadi golongan yang akan memimpin negara untuk mencapai wawasan Brunei 2035, seluruh masyarakat perlu memastikan mereka dibimbing dan diambil serius. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan mengongsikan perkara tersebut semasa sesi dialog bersama golongan profesional muda yang diadakan secara maya kemarin. Tambah Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Molok Datu Seri Paduka Haji Abidin bertukar-tukar pandangan dengan golongan belia melalui pelbagai platform yang ada sekarang merupakan salah satu cara untuk membuat suara para belia didengar. Sesi dialog juga mengenal pasti beberapa cabaran golongan profesional muda termasuk sikap enggan berubah mengikut perkembangan zaman dalam kalangan ketua pejabat,
kekurangan budaya kerja yang kondusif, kekurangan peluang untuk membangun diri dan kurang keyakinan diri. Lebih 250 golongan belia yang terdiri daripada profesional muda dari sektor awam dan swasta menyertai sesi dialog yang bertujuan untuk memperkenalkan dasar belia negara dan strategi 2020-2035 kepada para belia serta mendapatkan input daripada para profesional muda untuk pembangunan negara dan modal insan. Para peserta juga berpeluang membincangkan mengenai kemajuan kerjaya, jurang kemahiran dan kewangan pribadi. Dialog dianjurkan oleh Dasar Belia Negara dan Strategi DBNS Youth Advisory Group YAG dengan kerjasama Majlis Belia Brunei MBB serta sokongan dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Young Professionals Network YPN. Juga menyertai ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi mempromosikan hubungan baik di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia, Kedutaan Indonesia dengan kerjasama Persatuan Chef Indonesia di negara ini petang tadi mengadakan pertandingan Rendang Festival Pesta Rendang 2021. Pertandingan berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Majlis pembukaan pertandingan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Sujat Miko, Duta Besar Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Pertandingan disertai oleh 30 orang terdiri dari rakyat tempatan dan Indonesia. Tuan Yang Terutama berharap pertandingan seperti ini dapat merangsang bakat memasak dengan menu tradisional asli Indonesia iaitu cara masakan rendang Minang. Acara diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Arkib Negara Brunei Darussalam mengadakan tayangan filem koleksi Arkib Negara selama 4 hari bermula hari ini bersempena dengan Brunei December Festival. 4 filem koleksi Arkib ditayangkan iaitu penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan, Brunei Bergembira 1958, Perkembangan Ekonomi Brunei dan Istiadat Perpuspaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Tayangan filem-filem tersebut diadakan di Teater Arkib Negara dan dibahagikan kepada 2 sesi iaitu pada pukul 10 pagi dan 11 pagi. Filem-filem berkenaan berdurasi hampir 30 minit. Bagi mempromosikan salah satu bahan Arkib Negara Brunei Darussalam yang dipelihara iaitu bahan audiovisual untuk mendedahkan kepada orang ramai berkenaan dengan filem-filem lama yang berkenaan dengan kenegaraan kita ni. Orang ramai yang berhasrat untuk menyaksikan tayangan filem-filem tersebut bolehlah membuat pendaftaran melalui dalam talian di www.museums.gov.bn. Laman media sosial kini menjadi pilihan para pengusaha tempatan untuk memasarkan produk mereka. Ini tidak terkecuali perniagaan secara bandel dari rumah yang dilaporkan mampu meraih pendapatan lumayan. Laporannya bersama Aimaduddin Mawang. Nah, ini warna grey hitam. Saiznya saiz M. Kalau demo lock combo 13. Okey, harganya RM3. Dengan menggunakan laman sosial seperti TikTok dan Instagram, peniaga-peniaga bandar mendapati mudah untuk memasarkan produk mereka, lebih-lebih lagi dengan penularan COVID-19. Meskipun baju-baju dijual dengan harga yang murah, tetapi itu tidak bermakna ia tidak mempunyai kualiti yang baik. Tidak semua orang boleh mampu membeli barang mahal. Kerana itu aku membuka bandar untuk menolong orang yang mendapat baju yang kualiti yang baik dengan harga yang berpatutan, harga mampu milik. Indah semua baju bandel ini ada yang indah baik. Indah semua lah, indah semua yang ada yang indah baik, ada yang baiknya juga, ada yang masih kualitinya masih bagus, ada yang kualitinya masih tip top.
Di sebalik berhadapan beberapa cabaran, namun dua orang pengusaha bandar ini tetap yakin penggunaan laman media sosial mampu memudahkan mereka untuk mencari pelanggan dan memasarkan baju-baju mereka. Aku sendiri boleh work from home. Indah payah lagi keluar, hanya membuatkan gambar-gambar keluar. Di sana tah diorang akan membali tu. Indah semua baju yang kami ambil itu dalam satu bel itu, indah semua yang baik. Itu salah satu cabarannya juga. Dengan sambutan yang menggalakkan dari para pelanggan, perniagaan bandar dijangka terus menjadi pilihan ramai, terutama dengan penggunaan media sosial. Jika pengusaha bandar mampu menjana pendapatan lumayan, mengapa tidak auda? Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Ikatan perkahwinan dengan mewujudkan suasana mawaddah warahmah akan melahirkan kebahagiaan yang kekal berlandaskan syariat Islam. Perkara tersebut dijelaskan oleh pemangku pengarah Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal UKAMA semasa webinar kursus pasca perkahwinan tahun 2021. Menurut Awang Haji Suhaimi bin Haji Gemuk, walaupun isu tiada persefahaman antara faktor perceraian yang tertinggi di negara ini, namun dengan bertambahnya ilmu para pasangan melalui kursus yang diungkayahkan, sekurang-kurangnya akan dapat membantu mengurangkan kadar aduan permasalahan keluarga. 6 orang fasilitator menyampaikan ceramah dalam kursus berkenaan. Webinar selama 2 hari itu dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal UKAMA melalui bahagian khidmat nasihat keluarga. Orang ramai yang berminat bolehlah mengikuti webinar berkenaan secara langsung melalui Facebook Jabatan Hal Ehwal Syariah esok mulai pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan pukul 2 petang hingga 4 petang. Isteri-isteri yang terdapat macam mana, alhamdulillah. Hingga pun Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak dalam sama-sama membantu menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini. Baru-baru ini, Kementerian Kesihatan menerima sumbangan sungkup muka daripada Suruhanjaya Tinggi Kanada. Orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan boleh menghubungi MOH Emergency Operations Centre melalui talian 729-5712 pada waktu bekerja sahaja. Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS, Kementerian Hal Ehwal UKAMA selaku urus setia Lembaga Tasmi' Menghafaz Al-Quran Negara Brunei Darussalam akan mengadakan ujian tasmi' menghafaz Al-Quran buat kali pertama bagi tahun 2022 Masihi bermula pada bulan Januari 2022. Ujian tersebut dibukakan kepada warga negara Brunei Darussalam dan penduduk tetap sahaja. Para pemohon dikehendaki mengisi e-borang melalui pautan yang tertera yang boleh didapati melalui media sosial urus setia. Permohonan ujian tasmi' dibuka bermula 20 Disember 2021. Tarikh tutup permohonan atau penghantaran borang pada 27 Disember 2021. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS menerusi talian seperti yang tertera.